Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Sandahaya dan ini agenda awal ni. Jika dihitung sehingga tahun lepas, bilangan ahli parlimen Malaysia melompat parti selepas pilihan raya umum ke-14 PRU 14 mencecah 39 orang. Ini membawa kepada lebih 17.56% daripada keseluruhan 222 ahli parlimen. Dalam tempoh beberapa tahun, adakah ia isyarat jelas bahawa amalan demokrasi negara kini tidak sihat dan membimbangkan? Desakan berkaitan Akta Anti Lompat Parti terus didengari. Ada ahli parlimen yang menyatakan ia mungkin akan dibawa ke jalanan sekiranya tidak dibentangkan di parlimen dalam masa terdekat. Bercakap berkaitan Akta Anti Lompat Parti ini, saya bersama dengan pengerusi bersih Thomas Fan menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera, Thomas. Salam sejahtera. Terima kasih atas jemputan. Pertama sekali, pendirian bersih itu jelas ada memorandum yang dihantar ke Parlimen, tetapi bagaimana bersih melihat kepada pentingnya Akta Anti Lompat Parti ini bagi memastikan situasi politik dalam negara lebih baik dan stabil selepas ini? Ya, ini satu perkara yang amat penting pada pendirian kita, iaitu kita sudah tahu dalam 2 tahun dan juga selepas PRU 14, kita nampak ramai wakil-wakil rakyat yang melompat keluar dari parti mereka dan bersama dengan parti kerajaan yang menubuhkan kerajaan. So, apa yang terjadi di Langkah Sheraton bukan kali pertama berlaku di Malaysia. Kita tahu sudah lama di Sabah dan di Perak juga ada apa yang terjadi, lompatan parti. Tapi kali pertama kita saksikan dengan Langkah Sheraton, di mana satu kerajaan persekutuan dijatuhkan kerana pelompatan parti dari gabungan Pakatan Harapan yang keluar dari gabungan itu dan menubuhkan satu kerajaan baru yang tidak dipilih oleh pengundi secara umum dalam PRU 14. So, apa yang diperlukan jelas sekali ialah kita perlu satu akta yang boleh menghalang pelompatan parti, dan ini juga dijanjikan dalam MOU yang MOU untuk transformasi dan kestabilan politik yang dijanjikan oleh kerajaan Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan, iaitu perkara yang penting, yang utama yang dijanjikan. So, dengan itu kita ada harapan pada mulanya akta ini akan dilaksanakan sebelum PRU 15. Tetapi apa yang terjadi sekarang ialah ditangguh. Dalam MOU dijanjikan akta rang undang-undang anti lompat parti akan dibentang pada sesi parlimen pertama, iaitu sesi sekarang. Tapi diumumkan baru ini oleh Menteri Keundangan, dia akan ditangguhkan pada satu sesi yang lain. So, kita amat bimbang. So, kerana kalau tidak ada akta anti lompat parti, keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi dan pilihan raya kita akan runtuh. Dan rakyat tidak akan terima juga ketidakstabilan politik yang kita saksi selama 2 tahun ini. Kita sudah ada 3 Perdana Menteri dan 7 kerajaan negeri atau menteri besar baru kerana pelompatan parti. So, ini satu perkara yang saya rasa percaya ramai rakyat tidak akan terima kalau kita akan menghadapi PRU 15. Dan juga, Thomas, itu antara sebab mengapa memorandum itu dihantar, mengapa desakan itu dibuat. Ada atau tidak alasan yang diberikan kenapa ia ditangguhkan sebelum ini? Alasan yang diberi oleh Wan Junaidi ialah
perkara ini perlu lebih diteliti dan dikonsultasi dengan pihak-pihak stakeholder yang lain. Yang terpenting ialah Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dia katakan. So, kita rasa amat bimbang kerana Perdana Menteri yang dari Barisan Nasional, UMNO, Ismail Sabri, dia yang buat janji ini. Dan sekarang dinyatakan partinya mungkin tidak akan sokong. So kita harap wakil-wakil rakyat, semua wakil rakyat akan sedar perkara ini bukan satu perkara yang mereka boleh guna sebagai bahan perundingan dalam politik polemik mereka. Tapi ini satu perkara yang dekat pada hati rakyat-rakyat. Kerana kalau tidak ada halangan untuk lompatan parti, rakyat memang sudah rasa muak dan bosan dengan politik kita, dan peratusan yang keluar untuk mengundi akan seperti di Johor yang baru tamat, di mana kita tak cetus 55%. Itu satu yang kita khawatirkan. Thomas, ada yang berpandangan mungkin yang menyebut bahawa berlakunya lompat parti ini seolah-olah seperti mengkhianati undi rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, mungkin ada yang berpandangan bahawa undi itu dipilih berdasarkan personaliti dan juga individu itu berbanding dengan parti ataupun yang mereka tandingi ataupun yang mereka suarakan. Bagaimana Thomas melihat kepada perkara ini? Mungkin ada dalam kalangan ahli politik yang berpandangan sebegitu. Ya, memang ada yang katakan mereka dipilih oleh pengundi kawasan mereka kerana pengundi di sana sokong dia secara peribadi, personality dia sokong. Kita tidak nafi ada yang wakil yang amat popular di kawasan dia. Tapi kebanyakan yang apa kita nampak ialah di sebelah di Sabah atau mungkin di Sarawak yang ada kawasan di mana tak kira apa parti pun wakil-wakil rakyat itu akan dapat sokongan pengundi dia. Tapi kebanyakan saya amat confident kata kebanyakan pengundi mereka undi ikut parti yang mereka pilih, dan calon yang parti dicalonkan mereka akan undi. Dan dalam satu keputusan di PRN Johor yang baru tamat, kita ada satu kawasan di mana wakil rakyat parlimen mereka Tebrau, Encik Stephen Chung, dia keluar dari parti PKR jadi bebas dan sekarang dia masuk parti Bangsa Malaysia, dan dia bertanding dalam PRN ini dalam kawasannya sendiri. Kawasan dia sendiri, Dun kawasan dia, Puteri Wangsa, di mana dia bertanding. So kalau memang sokongan pengundi pada PRU 14 kepada dia ialah kerana personality dia tentu akan menang di kawasan itu. Tapi apa yang kita nampak, dia hilang deposit. So jelas dalam contoh tu pengundi di sana undi untuk parti, dan saya rasa ini ialah benar untuk ramai kawasan. So pengkhianatan ialah kerana seorang pengundi pilih anda kerana ialah seorang calon dari parti itu, dan selepas dipilih dan menang, anda tukar tanpa kebenaran dari pemilih kawasan anda. Itu satu saya rasa
pengkhianatan, dan kalau anda yakin pengundi sokong anda, anda perlu balik kepada pengundi untuk dapat mandat yang baru. Itu ialah semangat demokrasi yang penting. Dan juga hari ini satu memorandum dihantar mendesak pembentangan undang-undang anti lompat parti dengan disokong oleh 37 entiti ataupun organisasi yang lain, dan antara perkara yang mungkin dinyatakan dalam memorandum itu adalah tidak ada PRU ataupun tidak ada PRU tanpa undang-undang anti lompat parti. Ketegasan itu jelas apa yang dibawakan menerusi memorandum berkenaan. Bagaimana signifikasi Akta Lompat Parti ini untuk memastikan PRU yang akan datang dapat dijalankan dengan baik, Thomas? Ya, kalau tidak ada akta anti lompat parti dalam PRU 15 yang mungkin akan diadakan dalam 3-4 bulan, kita tak tahu, atau sampai tempoh penuh iaitu tahun depan dan tengah tahun depan. Kita tak pasti, ini dalam tangan Perdana Menteri. Tapi kalau tidak ada ini, cabaran untuk negara kita ialah macam mana kita mengalak pengundi keluar mengundi. Kalau mereka tengok, kalau undi mereka disia-siakan saja, tidak dihormati, mengapa mereka nak keluar undi? Kalau kita tengok di PRN Johor yang baru tamat, ada kawasan, kita tahu purata yang keluar undi ialah 55%. Okay? 55%. Tapi ada kawasan di Johor di mana kita tengok peratusannya hanya 40 lebih sikit. 40 lebih sikit. Ada banyak kawasan begitu. Bermakna hampir 60% pengundi yang layak mengundi tidak peduli lagi. Nah, apa kesannya? Kalau sebuah kerajaan ditubuh kerana tidak ada peratusan keluar undi yang tinggi. Kalau satu kerajaan yang menang ditubuh oleh parti yang menang, dapat sokongan 40% dan dia menang dalam pilihan raya, bermakna kalau yang keluar undi hanya 55%, sokongannya untuk tubuh kerajaan ialah anggaran 20 lebih sikit peratus. Kalau kita nak mengurus satu negara dengan sokongan hanya 20 lebih peratus, bermakna kerajaan ini tidak ada satu mandat yang kukuh, mandat yang kuat, dan susah bagi ia untuk melaksanakan polisi atau dasar-dasar yang penting, yang mungkin tidak popular. Dia akan dikritik, dia tidak akan dapat sokongan dan kerjasama dari rakyat. So perjalanan sebagai pemerintah bagi sebuah kerajaan yang tidak ada sokongan, ada mandat yang kuat, akan amat susah. Walaupun dia jadi kerajaan, dia akan sentiasa dikritik, ditegur oleh rakyat-rakyat dan tidak disokongkan. Saya nak bertanya khusus berkaitan dengan kepada Thomas. Apakah wujud kebimbangan dalam kalangan ahli politik berhubung dengan akta ini? Sekiranya ada, apa yang bersih ataupun Thomas boleh katakan kepada golongan ini secara khusus? Ya, itu saya pun tak faham kerana saya bukan seorang ahli politik. So, apa yang dalam
otak mereka, minda mereka saya pun tak faham. Kerana ini pada kita amat jelas. Kita tidak boleh terima ketidakstabilan politik begini. Tapi saya rasa kemungkinan ialah ada yang rasa parti yang tidak sokong rang undang-undang anti lompat parti ini, kemungkinan mereka harap tidak ada halangan untuk mereka menarik wakil rakyat dari parti lain untuk memperkukuhkan kedudukan mereka dalam parlimen. Seperti apa yang kita nampak selepas langkah Sharafen, kerajaan Muhyiddin Yassin mereka memang tidak berapa kukuh, majoritinya amat tipis, dan dia guna umpan-umpan, pelantikan ke dalam kabinet, pelantikan ke dalam PLC, dan kewangan, peruntukan yang tinggi untuk menarik sokongan. Dan kalau ada akta anti lompat parti, kemungkinan parti-parti sebegitu mungkin tidak ada lagi jalan untuk tarik orang. Tapi apa yang penting ialah kehendak rakyat. Dan kalau saya rasa ada seorang wakil rakyat atau parti yang tidak sokong akta ini, rakyat harus tolak mereka sebagai wakil rakyat mereka, supaya mereka tidak akan gunakan undi kita yang beri mereka kuasa untuk perundingan politik untuk dapat kekayaan atau kuasa apa yang kita mahu sebagai pengundi. So kemungkinan ada yang tengok dalam politik ialah mendapat kuasa bukan hanya dalam pilihan raya, tapi dengan pelompatan parti. Itu bagi kita memang tidak moral lah. Itu salah. Saya rasa jelas apa yang Thomas nyatakan. Ia berkaitan dengan moral. Sekiranya akta anti lompat parti ini tidak dilaksanakan, kita mungkin akan melihat lagi drama dengan episod-episod yang panjang berkaitan dengan kuasa dan juga kedudukan yang mungkin akan diperoleh oleh ahli-ahli politik ini. Tetapi Thomas, ada satu lagi perkara untuk kita nilai dan juga kita faham bila berkaitan dengan akta ini dan sebagainya. Kita juga menyebut berkaitan dengan undi 18 anak-anak muda. Tetapi bagaimana untuk mereka yang telah pun pernah pergi mengundi, dah tahu situasi dan juga dilema politik yang berlaku dalam negara. Tetapi bagi golongan-golongan ini yang didaftarkan secara automatik dalam undi 18 ini, ada mungkin dalam kalangannya yang belum begitu jelas berkaitan dengan akta anti lompat parti, berkaitan dengan bagaimana kita nak memahami ahli politik dan sebagainya. Apa yang bersih boleh nyatakan dan boleh cadangkan supaya golongan dan juga kelompok undi 18 anak-anak muda ini supaya lebih besar pemahamannya berkaitan dengan politik di Malaysia? Ya, soalan yang amat baik dan penting. Dengan keturunan kelayakan untuk undi ke-18, dia bagi kita sambut baiklah, amat baik. Kerana ini memang satu tindakan yang adil kepada anak muda kita. Kebanyakan sampai 18 tahun mereka boleh dapat lesen berpandu dan boleh kahwin, boleh pergi jadi askar dan mati untuk negara kita, boleh digantung kalau buat kesalahan kriminal. Tapi undi selepas ni, belum ni tak boleh. So sekarang boleh. Dan dengan undi 18 pada pandangan saya ialah satu pencetusan atau katalis untuk kita menambah baik sistem pendidikan kita. Dan selama ini sudah lama kita dalam kurikulum negara kita tidak ada satu pendidikan civic untuk menaikkan kefahaman anak-anak kita dan anak muda kita tentang sistem politik, sistem demokrasi, hak mereka sebagai
rakyat Malaysia, tanggungjawab mereka. Kita tidak ada satu kurikulum yang komprehensif untuk menyediakan rakyat yang matang, rakyat yang ada fahaman tentang perkara pernegaraan. Dan inilah satu peluang yang penting yang kita mesti ambil untuk memperkenalkan pendidikan civic yang komprehensif dari sekolah rendah sampai sekolah secondary meningkat. Dan supaya mereka sampai tahun 18, mereka sudah faham tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi untuk memilih wakil rakyat dan kerajaan yang berintegriti dan yang kompeten, yang kompeten untuk mengurus perkara negara kita. So ini ialah satu agenda yang penting bagi kita semua. Ini tanggungjawab kita untuk siapkan, menyediakan anak-anak muda kita. Dan juga Thomas, soalan terakhir saya mungkin secara ringkas Thomas boleh jawab apa yang Bersih akan lakukan, mungkin tindakan selepas ini jika rang undang-undang ataupun RUU Akta Anti Lompat Parti ini masih lagi belum dibentangkan di Parlimen dalam masa terdekat. Ya, kita ada satu program yang kita akan laksanakan dalam 1-2 minggu ini, iaitu kita nak name and shame. Iaitu kita ada 222 kerusi parlimen, tapi sekarang ada 220 wakil rakyat keras, ada 2 kerusi kosong. Apa yang kita nak buat ialah satu laman web di mana nama mereka, parti mereka ditunjuk, sama ada mereka beri sokongan kepada pewujudan Akta Anti Lompat Parti tak. Kalau yang mereka sokong, mereka akan tulis surat kepada kita atau email kepada kita dan kata mereka akan sokong pemindahan kepada perlembagaan kita untuk Akta Anti Lompat Parti. Kita akan tulisan tunjuk sana, mereka sokong. Yang tidak sokong, kita nak rakyat semua orang tahu siapa wakil rakyat yang tolak akta ini. Dan kita nak malukan mereka, bukan hanya malu, tapi kita akan menyesa rakyat-rakyat untuk tolak wakil rakyat ini dan parti mereka jika mereka tidak sokong. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Thomas Fan atas diskusi itu tadi. Ini penting untuk kita nyatakan dan juga penting untuk kita memberi input dan juga status terkini berkaitan Akta Anti Lompat Parti, dan pastinya untuk perkembangan lanjut kita akan nantikan dari semasa ke semasa berkaitan dengan tindakan dan apa yang akan dilakukan selepas ini. Terima kasih sekali lagi Thomas Fan. Itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ni. Saya Ihsan Dahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.